Okey, Ustaz, ni Hmm. tengah panas ni dekat platform biru ni Ustaz. Pasal apa? Pasal siapa tu pasal Ustaz Nordurus, kalau Ustaz perasan Oh, lah. okey, Ustaz tahu. Bangkit pasal isu apa tu cakap ni, Allah Ta'ala Rahim. hadis jariah hari tu Hadis kan. jariah. Dia 2 minggu lepas memang selalu follow dia punya apa tu, dia kuliah ke setiap hari Sabtu tu kan malam. Berapa minggu lah dia ada bincang pasal isu hadis jariah tu. Awalnya dia tak tahu apa-apalah apa ni hadis ni kan. Dan bila Ustaz Nur baca berkenaan dengan hadis tu, rasa macam benda tu tak sampai lah. Saya mungkin lebih prefer untuk tidak membincang berkenaan dengan isu-isu tersebut lah. Saya kurang gemar sikit lah nak bincang pasal isu tu. Saya dengar je lah and then after kuliah tu tak salah, kuliah sidang kalam tu, saya dengar ada beberapa pihak yang tidak sependapat lah dengan Ustaz Nur ni, which is saya okey je lah, tak ada masalah kan. Tak pendapat ni tak mesti yang bermusuh kan. Tapi yang ni yang macam tak apa base sikit Ustaz, sebab ada pihak-pihak ini yang saya nampak lah bit menyerang Ustaz Nordurus ni dalam keadaan yang tidak, for me is terlalu harsh lah. Mungkin pada orang okey je dia punya pendekatan tu, but pada saya is kurang, apa cakap ni, terlalu tegas sangat lah. Ni Ustaz, saya nak tanya lah, just nak dengar pandangan Ustaz lah berkenaan dengan isu apa tu, istilah macam Allah di mana apa semua ni kan. Patutkah dibincangkan dekat khalayak, ataupun mungkin kita just bincang sesama ilmuwan ke ataupun apa? Saya rasa kita dah sampai satu waktu yang mana kita berbincang perkara-perkara yang serius. Macam kita punya followers kita perlu faham, dan saya rasa mereka sudah faham tentang pendirian kita terhadap hal ni. Iaitu kita boleh berselisih dengan sesiapa sahaja, termasuk dengan tok guru kita sendiri. Okey. Di dalam mengambil apa-apa keputusan. Sama ada perselisihan itu bersifat keras ataupun bersifat ringan. Itu yang kita pegang. Jadi sebab tu Midah boleh sebut kat saya, kalau Ustaz salah, saya sendiri akan bangkang Ustaz. Betul tak? Betul. Sebenarnya itu perkataan yang keras. Tetapi tak ada masalah. Okey. Nampak tak? Sebab kita memang ikut dalam circle seperti itu. Jadi bila saya tengok Tak Kopiah pun buat kritikan kepada Ustaz Nur dengan kritikan yang keras, saya rasa keras, saya tak ada masalah. Apa pandangan yang saya pilih, saya, semua orang tahulah, saya memang akan ikut apa yang Ustaz Nur sebut lah. Tapi cumanya benda ni pun benda takwilan daripada para ulama, bukannya takwilan orang biasa. Betul tak? Ya, betul. Jadi apa yang ditakwilkan itu ada kaedah takwilan. Kita berserah bahawa ia adalah khilaf. Tetapi awak mungkin ada pandangan yang awak nak pegang sungguh. Awak nak pegang sungguh bahawa takwilan itu menunjukkan Allah fis sama'. Ya. Allah Ta'ala atas langit. Kan? Sebut juga takwilan yang tu, maka awak akan ambil pandangan itu dan mencari hujah-hujah yang menguatkan pandangan awak, dan akhirnya awak mendapati bahawa awak dah sampai ke satu tahap meyakini pandangan itu, dan bukan setakat yakin, awak tahu sebab apa pandangan-pandangan lain itu adalah bermasalah. Okey. Jadi itu tahap yang kita sebut sebaik, kalau dalam orang tasawuf sebut apa? Ainul yaqin. Maksudnya tahap keyakinan yang paling tinggi, iaitu kita tahu tentang pandangan apa yang kita pegang dan kita amalkan, dan kita tahu juga apakah sebab kita tidak memilih pandangan yang berbeza. Kita beriman dengan Islam, dengan keimanannya, dan kita beramal dengannya, dan kita tahu pasal apa kita tidak memilih agama-agama lain. Kalau kita masuk Islam saja, ya kita dah cukup beriman, tak ada masalah. Tetapi bila keimanan kita akan jadi lebih kuat apabila kita tahu bahawa kenapa kita tidak memilih agama-agama lain. Macam tu jugalah dalam mengambil pandangan dalam hadis jariah ni kan. Dalam hadis jariah ni. Pasal apa? Ustaz Nur bertegas dengan pandangan dia, dan dia berpegang dengan yang tu, dan dia berikan kritikan yang keras juga. Betul. Itu yang saya dengar lah. Kan, kritikan yang keras juga kepada kumpulan yang memilih pandangan yang berbeza. Demikian juga kumpulan yang mengambil pandangan yang berbeza apabila dia berbeza dengan Ustaz Nur. Pada saya, selagi mana kita ada hak. Hak kita apa? Jangan cerca, jangan maki. Kalau sampai cerca maki tu memang kena... Yang tu dia dah keluar manhaj. Mana-mana manhaj, sama ada Asy'ariyah ke, Maturidiyah ke, Salafiyah ke, dia dah keluar manhaj. Yang tu kena tegur kan Ustaz kan? Yang tu dia memang keluar manhaj, tu salah. Itu kesilapan. Itu kesilapan. Bila dia mencerca, memaki, yang tu dia dah tahap lain lah. Itu dia memfitnah pun satu daripadanya juga kan? Ya.
Ya betul, tapi yang itulah maksudnya bila yang tu kita kena tegur lah. Tapi kalau dia kata ini adalah pandangan yang bodoh, contoh. Ini adalah fatwa yang menyeleweng, fatwa yang sesat, contoh. Yang tu masih lagi dalam kerangka tidak mencaci. Sebab dia masih merujuk kepada kenyataan itu. Bahkan dia kata ini adalah pandangan yang sesat. Masih boleh diterima, Ustaz? Boleh diterima sebab apa? Dia tidak mencaci dan memaki, itu yang penting. Sebab memang betul pun pandangan daripada dua-dua pihak. Tanya Ustaz Nur, tanya Ustaz Kopiah. Kalau Ustaz Kopiah masuk dalam isu Asy'ariyah, dia faham. Memang dalam Asy'ariyah juga ada yang menyesatkan orang dengan memahami hadis berkenaan. Demikian juga kelompok Salafiyah yang menyesatkan kumpulan Asy'ariyah. Kedua-duanya ada. Jadi perkataan sesat tu masih boleh diterima sebagai satu kefahaman yang sesat. Kefahaman yang sesat lah. Kalau dia cakap orang tu sesat, jangan kata orang tu sesat. Tak boleh Sebab yang ni dia takwilan, dia masih lagi isu takwil. Dua-dua takwil. Sebab ini tak jelas. Kalau ikut pandangan macam mana kedua, kita nak kafirkan orang ataupun keluarkan orang daripada agama secara khusus dalam hal yang tidak jelas, tak boleh. Boleh. Okey, faham. Tak boleh, memang tak boleh secara khusus. Tetapi kalau kita kata secara umum atas pandangan berkenaan sahaja, no issue. Jadi kalau macam ada benda yang bercanggahan daripada segi aspek pandangan pendapat mereka, apa yang kita boleh buat sebagai orang awam ni bila mendengar berkenaan kita perlu cipta mazhab baru. Kita perlu cipta mazhab baru, iaitu mazhab yang boleh menerima pandangan daripada kedua-dua belah pihak tanpa menyesatkan di antara satu sama lain. Okey. Ini mazhab baru. Kita tahu memang hakikatnya ulama-ulama sebelum ni ada sesatkan di antara satu sama lain atas isu ni. Kita memang tahu. Ada sebahagiannya orang yang sezaman sehingga para ulama buat satu kaedah, kalamul aqran yutwa wala yurwa. Kata-kata orang yang berselisih, aqran yang duduk pada zaman yang sama, yang berselisih, yutwa wala yurwa, diikat, tidak diriwayatkan. So macam tu. Sekarang kita senang saja. Apakah manfaat dia kepada masyarakat? Kita buat satu, kita kata mazhab baru. Bukan mazhab baru sebenarnya. Sebahagian para ulama ambil juga isu ni dengan istilah yang lebih tepat, iaitu tawakuf. Oh, tawakuf. Okey. Tapi tawakuf pun dia tak tepat juga tawakuf sebenarnya. Walaupun para ulama ambil tawakuf. Sebab walaupun dia tawakuf, tapi dia tetap berbincang juga. Dia ada juga. Sebenarnya dalam hal ni dia sebenarnya tak ada istilah tawakuf. Dia mesti ada. Tawakuf memang kena diam betul-betul kan? Dia mesti ada ke kiri ataupun ke kanan punya. Jadi kita sekarang, kita sedang saja. Awak ambil tadi tu berdasarkan kepada ijtihad para ulama yang awak setuju. Dan yang satu lagi juga, bukan dia main pandangan dia semalam, dia mimpi tiba-tiba dia keluar pandangan. Tidak. Betul. Dia pun mengambil ijtihad para ulama. Kita boleh berselisih supaya kita boleh berbincang dalam bab ni. Bagus perbincangan bab ni yang manfaatnya orang awam sebenarnya. Sehingga kita boleh tahu apa yang disebut dalam Asy'ariyah, apa yang disebut di dalam manhaj salaf. Apa yang disebut dekat situ. Bila kita dapat faham perkara berkenaan, maka kita dapat dua ilmu. Betul juga kan. Kemudian macam mana pula kita nak keluarkan yang tu yang kita kata tu, kita kena ada manhaj kita. Jangan sesatkan orang. Kedua-duanya, kalau kata isu bid'ah lah, bid'ah yang maksudnya adalah benda baru secara umum dari sudut bahasa. Bid'ah, dua-dua bid'ah. Ya, dua-dua benda baru. Betul tak? Sebab dia ijtihad. Dia ada perkara yang disebut sebagai qat'iyatud dilalah. Ada yang zaniyatud dilalah. Ada yang bila kita baca, memang kita faham terus. Dan Quran sebut secara jelas, wa aqimis salah. Dirikanlah salat. Kan? Jelas. Tak ada boleh faham. Dirikan solat ni sebenarnya kita tak solat, tetapi kita hanya berdiri sahaja dan kita doa. Tak. Dia sangat jelas maksudnya solat. Dirikan solat. Bahkan yang utama bila difahami di situ adalah solat al-maktubah, solat fardu. Nampak tak? Sebab ayat tu dah memang jelas dah, semua boleh faham dah. Tapi ada benda yang ijtihad para ulama. La yamassuhu illa al-mutahharun. Tidak menyentuhnya melainkan al-mutahharun. Ayat Quran, ada ayat Quran. Tidak menyentuhnya melainkan al-mutahharun. Ayat ni memang dah jelas, memang ayat Quran. Kita beriman. Tetapi apa maksudnya? Mazhab Syafi'i kata ini dalil bahawa kita tak boleh sentuh Al-Quran melainkan kita taharah dulu. Kita ada wudu ataupun kalau kita tak mandi wajib, kita kena mandi wajib dulu. Tapi dalam mazhab yang lain kata, dah. Ayat tu bukan sebut tentang manusia. Dia sebut tentang malaikat. Jadi dia tak ada kaitan manusia pegang Quran. Ia berkaitan tentang malaikat yang pegang Quran. Tidak menyentuh Al-Quran itu melainkan mutahharu. Mutahharu ni maksudnya adalah malaikat. Nampak tak? Ayat Quran. Ayat Quran.
Tetapi ulama khilaf. Bolehkah kita kata susahkan orang ni? Tidak. Tak boleh, itu ijtihad. Itu ijtihad para ulama sebab dia punya penjelasan tu tidak jelas pada zaman Nabi. Sebab tu jadi mazhab. Wujud mazhab ni sebab khilaf. Sebab tu orang kata tak boleh sembang benda khilaf, bodoh. Sebab kalau tak sembang benda khilaf, kita tak boleh nak buat apa. Ni angkat tangan dalam solat khilaf. Kan? Angkat tangan khilaf. Nak letak kat mana tangan ni? Khilaf. Nak letak ke tak letak? Khilaf. Kena bincang ke Ustaz kan? Baca Fatihah. Bismillah ada tak bismillah tak ada? Khilaf. Oh tak boleh bincang langsung kalau macam tu. Ikut Jadi je. macam ni kita nak beramal. Allah Akbar. Ni satu lagi Ustaz. Apa tu? Kalau macam kita mengambil pendirian, kita tahu kita beriman dengan apa yang ayat pendapat yang kita pilih lah. Pendapat yang kita pilih itu macam bukan tahu aku kita just berdiam diri dengan benda tersebut. Adakah itu pendirian yang selamat ataupun mungkin kita tak tahu cerita banyak, kita diam. Ya, ataupun kita rasa benda tu tak bermanfaat, kita diam. Macam saya pun tak cara banyak bab ni. Cuma saya mungkin agak ada sedikit teguran lah untuk macam Ustaz Kopiah. Saya tampak tadi Ustaz Kopiah ada kat dalam sini teguran terbuka lah untuk dia. Pasal isu dia nak berbahas secara ilmiah tidak jadi masalah. Okay, tapi saya nak tanya satu benda lah sebab ada hari tu orang share dengan saya satu komen atas penama ini Ustaz Kopiah, tapi saya tak rasa husnuzon mengatakan bahawa ini bukan dia lah. Okay, jagi Ustaz Kopiah jawab ni. Ini bukan ada, dia. Ustaz Kopiah dalam ni ada. Jagi dia jawab. Komen tersebut dia letak Habib Umar Babi. So something yang saya cakap ini orang ni orang salaf kan, orang salaf, dia bermanhaj salaf. So seharusnya dia menjaga bahasa itulah kalau memang dia. Kalau bukan dia, saya minta maaf. Saya naik ke Ustaz Kopiah. Dia memang dia. Saya minta maaf awal-awal lah, tapi yang tu yang orang share dengan saya Ustaz. Masalahnya bila orang share macam tu dengan benda tu dengan saya, jadi saya rasa macam kau ingat aku ni jago. Orang komen ke apa kan? Ni kawan kau ni kan. Jadi saya cakap saya pun tak sependapat dengan ataupun tidak seperti saya tak ikut apa yang dia buat. Saya cakap macam tu. Kalau dia nak mengkritik secara ilmiah itu urusan agamawan. Saya tak ada masuk campur urusan itu. Tapi yang itulah saya cuma nak tegur sikit lah. Kalau itu dia, saya harap dia boleh berubah daripada segi aspek situ. Kena tahan sabar macam Ustaz Syihab lah. Dia jenis orang yang kuat sabar saya. Ya, sabar. Kalau ya kadang mengamuk lah. Lama dah ngamuk dah. Okey lah Ustaz, bagi peluang pada yang lain juga. Ya, kita naik ke Ustaz Kopiah pula. Ustaz Kopiah membela kenyataan dia. Assalamualaikum Ustaz. Macam mana Ustaz? Yang pertama tu saya nak respon kenyataan Mida tu lah sebab apa ni, Mida sebenarnya dia pernah buat satu status kritik saya. Dia kritik saya keras tau. Oh, bahasa yang digunakan teruklah juga kan. Lepas tu dia block saya, dia kata jangan ikut laki ni sesat macam mana. Macam tu lah lebih kurang. Lepas tu ada sahabat tu dia screenshot bagi kat saya. Saya jawab betul lah tu nasihat dia tu. Tak patut seorang manusia dia pergi gelaran macam gitu kan. Dan taklah kita kata teguran yang kasar tu menyebabkan orang tu jadi musuh kita. Tak, saya tak anggap Midah tu teguran dia tu salah pun. Betul lah dia tegur macam tu, betul lah. Apa yang saya buat tu tak betul lah. Dan kalau untuk mengetahui Midah untuk orang lain, saya dah buat status dah permohonan maaf pun pasal tu. Ustaz Jabudan tengok. Okey. Terlepas lah tu. Ada dekat Facebook. Ada, saya dah buat. Terbuka. Tapi jelas sebab saya tengok hari ni baru-baru ni pun ada orang minta maaf tapi tak jelas. Tak tahu dia minta maaf kat siapa tu. Itulah saya sebut nama saya minta maaf pasal isu Habib Umar, saya sebut nama lah tu kan. Tapi kalau minta maaf tak sebut nama tak tahulah. Itulah masalahnya. Macam mana minta maaf macam hari raya kan? Saya minta maaf atas semua kesilapan saya. Aduh. Lepas tu ada pula orang pergi angkat bahawa itu adalah minta maaf secara khusus. Tak mana minta maaf secara khusus. Itulah masalahnya. Tu nampak tu bawah tu kata saya sama Kopiah dah buat permohonan maaf. Saya dah buat permohonan maaf dan saya pun tak salahkan Hamidah sebab dia buat teguran kasar macam tu. Tak ada masalah. Sepatutnya memang seorang Muslim dia tegur orang lain pun macam tu. Tak kira lah geng ke, lawan ke, kawan ke. Kalau salah kita tegur, tak ada masalah. Betul, itu prinsip yang bagus yang dan isu Ustaz Nurdurus ni, saya sebenarnya berat saya nak rod dia ni, nak tulis tulisan pasal dia sebab saya pun dah PM, saya dah buat status, saya cakap Ustaz jangan sentuh isu ni sebenarnya. Sebab bila sentuh isu ni, Salafi dia panas lah. Trigger lah. Saya dah kata bincang benda lain lah, benda yang kita sekapal kita setuju lah. Jangan sentuh benda tapi dia sentuh jadi orang-orang bawah ni kata kita ni macam sembunyikan kebenaran pula sebab satu geng.
Kata ustaz ni satu geng lah ni dengan Nurul sebab tu dia tak tegur dia cakap. Tak boleh lah Tapi macam tu. saya ambil pandangan yang berbeza. Saya suka ia terus dibahaskan. Kita tidak perlu tunjuk kepada orang yang kita sentiasa bersetuju dalam semua perkara. Itu pertama. Jadi mungkin ada beberapa hal yang kita secara jelasnya kita berbeza. Jadi bila kita sebutkan kepada orang tentang hal berkenaan, sehingga orang pun akan mengkaji lebih mendalam berkaitan tentang hal itu sehingga mereka juga mendapat ilmu dalam hal berkenaan. Betul. Jadi macam contoh kan Ustaz Noh angkat isu tu kan. Saya tak tahu sebab apa dia angkat. Saya pun tengok sikit saja. Saya tak tahu dia angkat sebab apa, tapi cumanya ada perbahasan. Dia ada orang balon dia, ada orang Salafi balon dia, tapi dia balon balik tu umum sangat. Ini memang pandangan dia ada banyak lagi yang keras-keras kan, macam pandangan berkaitan dengan Ibn Taimiyah dan sebagainya kan. Yalah. Tetapi saya suka dibahaskan disebabkan ini adalah orang akademik. Jadi bila dia bahaskan, okey tak apa dia bahas secara akademik, kemudian ustaz pun bahas secara akademik. Jadi benda-benda macam ni dia bagus untuk kita dapat ambil manfaat ilmu. Dia tak nampak, pada saya lah, kalau pada saya dia tak nampak benda tu tak sihat selagi mana kita menjalankan dia dengan baik lah. Tapi kalau dia dah sampai tahap kita telah mengeluarkan dia daripada agama secara khusus sebagainya, yang tu mungkin tak boleh lah. Tak boleh lah. Saya pun tak ada lah. Ustaz Nurul tetap saudara saya. Saudara Islam kalau kita jumpa pun. Dalam bab tu Ustaz tegas lah. Yelah, dalam bab tu kita tegas lah. Macam contoh, hari tu ingat tak? Isu Asy'ariyah tak ada Tuhan. Betul. Saya pun tak setuju. Saya punya kritik Ustaz tu, padahal Ustaz tu, dia dekat perkampungan sunnah tu, memang dia jumpa dengan saya. Dia sembang-sembang dengan saya apa semua kan. Kemudian dia puji saya banyak tu. Lepas tu apa dia bila dia keluarkan, bukan dia keluarkan kenyataan, dia keluar kenyataan sebelum perkampungan sunnah. Apa dia 20 hari bulan kan, 20 hari bulan tak salah. Jadi dalam Gasma tu. Jadi keluarkan kenyataan tu bukan takat saya je tak setuju. Prof Basri pun tak setuju juga. Prof Basri ada dalam situ. Prof Basri pun call saya juga sebelum selepas tu. Tapi bila kita tak setuju dengan dia, kita keluarkan kenyataan yang kita tak setuju dan penjelasan kita dalam bab tu keras. Saya keluarkan ini adalah pandangan yang bodoh, kan? Tapi keras. Cuma bagaimana kumpulan ataupun kelompok kita ni menghadapi perkara berkenaan. Dia tidak melatah dalam bab ni. Dia tahu itu adalah perbincangan akademik. Maka bila dia buat permohonan maaf, dia berikan penjelasan itu. Dia berikan penjelasan sebab apa dia jelaskan dan sebagainya, sebab apa dia sebutkan benda tu sebagainya. Dan dia pun tidak ambil hati terhadap apa yang kita lakukan. Ia jadi sihat. Dan kita bila tegur kawan kita, jangan bias. Itu masalah. Orang yang baik dengan kita, kalau kita tegur dengan dia, lunak sikit ataupun macam mana bukan tak lelut lunak ni, maksudnya kita adil kepada semua orang. Macam saya punya prinsip, kalau saya punya saya sebut tentang saya minta maaf lah. Sebut tentang saya. Kalau saya kritik orang, tak kiralah dia kawan ke ataupun bukan kawan saya yang saya kenal ataupun saya tak kenal, saya tidak akan bertanya kepada dia terlebih dahulu. Itu prinsip saya bila saya buat reaction. Jadi saya tak mintakan penjelasan terus daripada dia. Sebab konsep saya benda tu yang dah viral. Orang lain pun semua dapat kefahaman yang sama macam kefahaman saya. Iaitu benda yang dah viral saja. Saya tak akan kontak sahabat saya tanya apa penjelasan tentang hal ni. Saya tak akan tanya. Sebab kita fokus pada isu viral bukan isu orang. Cuma beza sikit kawan kita ni, lepas kita buat reaction, kita dah post dah, kita hantar link dekat dia. Yang tu je beza sikit. Saya kritik Dr. Rozaimi, saya kritik Dr. Mazhar. Tapi saya kemudian lepas habis saya hantar link dekat dia orang. Diorang tak tahu Ustaz. Bukan saya kritik apa ni Ustaz Nurul je, Ustaz pun saya pernah kritik. Betul. Betul. Jelas. Sangat jelas benda tu. Kan? Dan kita tak ada masalah apa tu. Betul lah. Tapi boleh je duduk berborak lagi. Tak ada masalah pun. Mungkin kita banyak perbezaan tapi itulah kita jangan lupa lah kita sama-sama Islam lah. Kita lagi satu sebenarnya kita ada perbezaan tapi yang kita nampak banyak disebabkan itulah yang nampak yang jelas. Tapi sebenarnya yang kita sama banyak. Itulah masalah. Itu dia Ustaz. Itu saya sebelum saya kritik Ustaz Nurul, saya buat status dulu sebelum tu. Saya buat status nasihat. Saya cakap jangan sentuh isu ni. Sebab bila Ustaz sentuh, kita terpaksa balas. Yalah betul lah tu. Saya dah cakap. Dah banyak kali saya tegur, saya pergi kat grup, saya pergi tegur lagi dia cakap jangan buka isu ni. Tapi bila dia buka, kita terpaksa lah.
Yalah memang. Kan? Memang akhirnya pun akan terbuka sebab zaman pembelajaran, kaedah Yalah. pembelajaran yang dah terbuka macam ni, cara kita berinteraksi dia semua sekarang ni bukan isu kita buka cerita tak buka cerita. Macam mana pun orang akan tanya soalan tu juga dan kita sampai satu tahap kita terpaksa menjawab juga. Cuma Betul. bagaimana kita memilih jawapan? Itu penting. Itu penting. Kalau kita pilih jawapan yang kadang-kadang hanya kelihatan kita sebut satu pandangan saja, sebahagian orang boleh trigger benda tu. Yang tu lah. Tapi seolah-olah dia ni macam tidak memahami pandangan yang lain. Tapi kadang-kadang tu lah masalah masa dan sebagainya nak pergi sebut kedua-dua pandangan. Kalau saya rasa ini perbincangan yang bermanfaat. Best tau bila ada perbincangan. Kalau saya suka. Cuma Ustaz, bagi saya dari segi sejarah pertembungan antara Asyairah dengan Asariyah ni memang tak ada penghujung kalau masuk cerita kisah ni. Itu yang saya malas sebenarnya. Permulaan dia kat mana? Kena tahu dulu. Permulaan dia dekat mana? Sebenarnya pada asalnya Asyairah dan Asariyah ni tak ada gaduh langsung. Asyairah dia punya interaksi dia lawan dia adalah Mu'tazilah, falsafah. Yang tu yang paling musuh paling ketat dia. Yalah lawan sama. Tak cuma dia orang mungkin tak faham. Saya tak anti dengan Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari. Tapi bagi saya dia imam dia metodologi yang berbeza. Metodologi yang berbeza. Dia macam kita buat dialog. Kita boleh buat dialog saja. Sebab confirm kumpulan A tak akan jadi kumpulan B. Saya dah sebut banyak kali. Asyairah tak akan jadi Salafi. Salafi tak akan jadi Asyairah. Memang tak boleh. Sebab dia ada metodologi, sekolah pemikiran yang berbeza. Jadi bila sekolah pemikiran yang dah berbeza, maka ada beberapa titik disebut sebagai titik-titik hitam yang memang kita tak bertemu dekat situ. Tetapi kita ada banyak pertemuan yang lain. Macam contoh pertembungan Asyairah dengan Batiniyah. Oh, itu memang ganas sungguh. Dengan akal. Maksudnya orang yang memusuhi akal. Oh, Asyairah dengan Salafiyah bersepakat dalam bab tu. Jadi dia ada banyak kesepakatan, kita masuk kepada isu kesepakatan. Sebab tu Qardawi bukan Qardawi sebenarnya, Al-Hasan Al-Banna dah sebut sebelum tu, tapi cuma Qardawi dia buat upgrade. Dia kata nata'awun fi mattafaqna fi wa nata'andharu fi makhtalafna. Ini Hasan Al-Banna sebut. Kita saling tolong-menolong pada benda yang kita sepakat dan benda yang kita tak sepakat kita bagi excuse. Tapi Qardawi tak setuju. Qardawi kata nata'awun fi mattafaqna fi wa nabhathu fi makhtalafna. Kita saling tolong-menolong pada perkara yang kita sepakat, tapi benda yang kita tak sepakat, kita dialog. Yang tu. Betul. Itu kaedah Qardawi yang saya setuju. Sebab tu saya suka perbincangan-perbincangan yang ganas-ganas ni. Sebab orang kita pun bukan pada level yang sama. Betul. Menarik tu. Kebanyakan apa yang kita bahas pun kebanyakan dia orang first time baru dengar apa yang kita bahas ni. Bagus, tapi insya-Allah lepas ni dia bukan tak jadi first time dah. Kalau kita tak bahas, sampai sudahlah jadi first time. Ya. Ramai orang tanya saya kenapa UK cakap UND sesat. Tak apa, nanti esok saya buat status saya tulis. Okey, boleh bagi penjelasan tu kat situ. So senang bagi syok kita dengar kan. Dia best tu, best. Saya suka pertemuan macam ni sebab tu orang duk sebut khilaf itu rahmah. Rahmah bukan hadis Nabi SAW tetapi khilaf itu rahmah, ada beberapa hakikat dia. Ada hakikat dia. Hakikat dia adalah macam ni, kita dapat ilmu. Itu hakikat dia. Tapi tak semua khilaf rahmah. Betul. Tak semua khilaf rahmah. Tapi kebanyakan khilaf tu rahmah lah. Tapi kebanyakan orang kata dialog ni sebenarnya menambah ilmu. Bukan ilmu orangnya, ilmu kita pun bertambah. Kita yang berdebat dia bertambah. Setuju. Bila kita nak bahas dengan orang macam saya. Ya, silakan. Macam saya nak berbahas dengan Ustaz Nurdurus ni, saya terpaksa buka Muwatta', buka kitab Abu Daud. Kita pun tiba-tiba auto jadi pandai sebab nak rot dia. Sebab tu saya sangat suka dialog akademik yang dibuat secara live. Saya suka sangat. Sebab tu saya tak gemar kalau orang nak datang rumah sembang-sembang, nak dialog dengan kita, dia tak puas hati dengan kita, dia nak dialog sembang-sembang macam tu kan. Dia tak berapa minat. Sebab dia tak akan jadikan kita sendiri tu eager dalam bahasa putih. Eager untuk kita nak pergi cari buku, nak pergi buat semakan. Tapi kalau kita buat secara online, kita buat secara live, ramai-ramai orang tengok, jadi kedua-dua pihak akan buat pembacaan, penelitian lebih mendalam. Tengok dulu saya dialog dengan Tok Singa lah. Tok Singa, ngaji apa sangat? Tok Singa ni dulu. Tapi waktu kita dialog dengan dia,
dia keluarkan hadis, dia keluarkan Quran, dia keluarkan fatwa mufti wilayah. Menarik. Nampak tak? Betul. Jadi menambahkan ilmu dia, menambahkan ilmu kita, menambahkan ilmu audience. Itu bagus. Betul. Bagus. Allah ya salam. InsyaAllah Baik, Ustaz. teruskan, Ustaz. Saya turun dulu, Ustaz, bagi orang lain pula. Oh gitulah. Baik. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tersidai lama Abang Rosli kita. Yalah, minta maaf Ustaz, kacau di hujung-hujung waktu. Tak ada kacau, saya minta maaf. Tersidai lama kat situ. Saya cuma dua perkara saja. Pertama, saya nak menyokong pandangan Ustaz Nodros tentang hadis jariah. Okey, silakan. Tapi ada sisi menarik kepada, sebab saya dah syak lama tentang hadis ni. Sebab dulu saya belajar juga aliran Salafi, belajar dengan Kapten Hafiz 20 tahun lepas lah apa semua kan. Ikuti kelas dia, baca macam-macam lah, saya ada koleksi buku tu lah. Cuma saya dah syak lama tentang hadis jariah ni ada kaitan dengan orang bisu lah sebenarnya. Tapi yalah, saya bukan latar belakang agama. Saya tak berani nak kemukakan. Tapi bila pertama kali Ustaz Nodros cakap, saya terus WhatsApp dia. Saya kata saya setuju Ustaz. Saya kata kan. Cuma persoalan dia adalah kita kena buktikan tentang kewujudan komuniti orang bisu. Tapi bila saya dengar pembentangan kedua sidang kalam, dia cakap pasal kod tangan, bahasa isyarat. Saya setuju sebab saya membaca tentang the history of sign language yang digunakan di kalangan orang-orang Yahudi dahulu kan. Maksudnya rakyat Yahudi dah guna dah. Jadi interaksi dunia Mekah, Tanah Arab dengan orang Yahudi kan ada kan. Jadi tak pelik kalau hamba-hamba kulit hitam yang banyak jadi hamba kepada orang Yahudi. Jadi mereka bermigrasi ke Tanah Arab dan bawa secara tak sedar lah sign language tu. Saya cakap dengan Ustaz Nodros, saya kata saya memang setuju lah. Saya tulis pun dekat Facebook. Saya bertanya, sidang kalam menjawab kan. Menimbulkan persoalan-persoalan tu. Saya tak sangka pula isu ni jadi panas kan. Bagi saya, okey je. Hadis jariah ni, dan saya rasa hujah. Saya dengar sendiri pandangan Hamzah Al-Bakri dalam bahasa Arab dan kebetulan ada translation English. Saya tengok, okey je, kuat je hujah dia. Itu yang pertama lah. Komen. Okay, yang kedua. Menarik. Saya yang menariknya di sini kita telah mengangkat peranan orang bisu dalam zaman Nabi, dan sebenarnya saya rasa cuba Ustaz cek balik asbabun nuzul surah Al-Mujadalah tentang melapangkan tempat duduk. Saya ada baca satu tesis tentang konsep Al-Quran berkaitan OKU. Di sana dia menyebut tentang sebab turun surah Al-Mujadalah lah sebab ada seorang sahabat Nabi yang dia kurang pendengaran. Dia datang ke Nabi, nak dengar tazkirah Nabi, dan tapi sahabat tak bagi dia nak lapangkan, tak bagi dia datang lambat. Jadi dia macam nak pergi dekat sebab dia tak berapa dengar. Jadi dia datang dekatkan Nabi untuk dengar. Jadi para sahabat macam tak nak bagi laluan, jadi turun ayat tu. Itu saya baca dalam satu tesis berkaitan OKU dalam perspektif Quran lah. Dan saya tengok rujukan dia menarik lah sebab saya tak pernah dengar benda tu kan. Okey, itu menariknya Ustaz Nodros dia mengangkat tentang wujudnya komuniti orang bisu dalam konteks zaman kenabian. Itu saya sangat selut lah benda tu, dan saya memang dah pegang lama dah hadis jariah ni memang hadis yang merujuk pada orang bisu. Itu komen pertama. Kedua, saya nak balik kepada sidang live Ustaz. Ustaz pergi Festa Buku. Lama cerita ni kan. Tapi sebab susahlah nak masuk live Ustaz ni. Trafik, ya Allah, jam gila 2 jam. Minta maaf. Sebab saya kumpul soalan. Okey. Menariknya ada seorang yang komen masa tu Ustaz nak parking tau. Kalau Ustaz masih ingat, Ustaz nak parking. Dia kata, macam Ustaz punya kereta ni rosak lah. Okey. Persoalan dia lampu. Lampu, okey. Persoalannya, dia mendengar benda tu melalui telefon. Sebenarnya kan. Okey. Dari manakah pengetahuan itu datang? Adakah pengetahuan itu datang melalui empirical, maksudnya pengalaman deria dia ataupun melalui laduni, ataupun dia tengok memang kereta Ustaz. Sebab begini, ada orang buta yang dia dah biasa mendengar enjin kereta misalnya, orang akan kata
kau ni mesti ada ilmu magic ataupun ilmu yang pelik-pelik lah, ilmu laduni atau ilmu kasyaf. Saya rasa, ini pendapat saya lah, saya menganggap ini adalah kemahiran deria manusia. Maksudnya setiap orang, tidak kira dia celik atau buta, kalau dia melatih deria dia mendapat pengetahuan tadi. Maksudnya pengetahuan yang boleh kata-kata laduni lah, maksudnya tapi melalui kemahiran lah yang dilatih setiap hari. Dia bukan tiba-tiba semalam kau tidur, esok kau dapat. Tak. Dia mesti mungkin bertahun-tahun dia dah biasa dengar, ataupun mungkin dia kerja pomen misalnya. Jadi dia tahulah benda tu. Saya rasa itu pandangan saya, kita nak cakap tentang konteks sumber pengetahuan misalnya kan. Itu bukan hanya, first adalah pengetahuan empirical, pengetahuan 5 deria tadi yang melalui proses latihan yang berhari-hari. Jadi saya rasa yang komen live tadi tu, yang komen live di Pesta Buku tadi, dia bukan dapat ilmu laduni dalam maksud sufi ke apa, tetapi pelatihan empirical, latihan deria dia. Ada apa komen Ustaz? Itu saja, saya tak nak panjang-panjang macam orang lain. Saya tak komen, saya setuju lah. Setuju bahawa dia kemahiran lah, kawan tu dia memang ada kemahiran tentang hadis, dia benda biasa yang dia dengar. Jadi dia, dan yang hari tu siapa sebut? Saya follower kita biasa juga. Apa Ustaz dia? Saya tak ingat siapa, Najmi Bacu kot. Dia sebut bahawa dia kata salah satu lampu kita tu rosak. Memang betul, salah satu lampu kita memang rosak. Tapi dia melalui pendengaran betul? Dia memang pendengaran lah, dan memang dia biasa dengar bunyi tu. Hebat. Itu kelainan upaya nama dia. Kelainan upaya, betul. Itu saja Ustaz, minta maaf. Okay, insyaAllah. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.